Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat dalam keadaan tak menentu ini. Ya, apa khabar saudara Mustafa Ilyas? Begitu juga dengan saudara Syarul Azam dari Kota Baru dah. Ni musim-musim ni air pun dah banjir dan naik kabarnya. Ada tempat banjir semalam. Alhamdulillah lah dah. Saudara Syarul, salam untuk sains-sains belaka dah. Saudara Muhammad Fuad, apa khabar saudara dari Gombak? Begitu juga dengan dia. Saudara menuju alam akhirat. Waalaikumsalam. Saudara Syam Abdul, saudara Hafiz Wan Basirun, saudara Marabiah Abdullah, Zamari LC, selamat malam. Saudara Anwar Jubin. Begitu juga dengan Puan Siti Khatijah. Waras menuju alam akhirat. Dia tanya saya, kabar Pak? Waras. Belajar dekat jauh nak pergi ke Johor ni kan. Saudara Abu Nems. Begitu juga dengan Rosunin Kuringot. Apa khabar orang Sarawak? Mudah-mudahan jaga diri elok-elok. Mat Nyet, Mat Sepana Jaya. Salam pencerahan. Saudara Abu Nem dari Taiping ya. Oh, saudara Abu Nem Taiping. Cik, jaga cik musim-musim hujan ni ya. Saudara Syukur Jamil, Zahani, Nek Din. Apa khabar Nek? Begitu juga saudara Edward John Agong. Ini rasa lip Sabah ni rasanya. Yus Ai, Waalaikumsalam. Saudara Abu Nems, salam perjuangan. Didi daripada Labuan saudara. Labuan nampaknya ada naik balik. Itu hari dah elok dah tak ada jangkitan. Sekarang ada jangkitan Didi. Berhati-hati ya. Ijah Anmer. Saudara Lokman Adam official bakal Presiden PAS. Siapa kata dia tu? Saudara apa ini? Azwan Razak. Saudara Rohaini Kurungot, saudara Senin Kurungot, terima kasih. Saudara Cik Nen Bidin, saudara Muhammad Hashim, saudara Kadir Kamsiah. Waalaikumsalam. Saudara Rosli Rahim, saudara Hamisah Abdul Manap. Begitu juga dengan Pak Lang Azmira daripada Ipoh. Apa khabar Pak Lang? Puan Nur Maria, waalaikumsalam. Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din dari Kemayan Bera Pahang saudara. Begitu juga dengan Puan Rokiah Mat Said, saudara Mat Isa, saudara Marzuki Saad, saudara Ahmad Albab. Saudara Ahmad Albab, ini bukan harta kamu, ini Ahmad Albab yang punya. Kaya nanti share kita ya saudara. Marang Perapu Kepundekan dari Kemaman. Aduh, hai saudara. Macam-macam nama yang ada. Baik saudara, yang mana yang tak sempat saya santun ni, saya mohon maaf saudara. Sambil-sambil kita bergurau ya. Begitu juga saudara Azizul Abdul Hamid dari Putrajaya. Pada mereka tak sempat saya santun, saya akan semak satu persatu usai pencerahan malam ini. Baik saudara, seperti biasa hari ini hari Selasa 16 Februari iaitu tahun 2022 yang penuh dengan kepelbagaian peristiwa saudara. Dan kita tinggal lagi 46 hari menuju hari yang kita nantikan, iaitu hari awal Ramadan Al-Mubarak. 46 hari je lagi. Dan hari ini adalah hari yang ke-700. Virus corona mengamuk dan benar-benar hari ini dia betul-betul mencanak mengamuk. Kerana menurut daripada laporan saudara Rio tadi, jumlahnya lebih daripada 5,000 peningkatan. Semalam 22,133. Tapi hari ini peningkatannya 27,831 orang warga kita yang terkumpul yang dijangkiti oleh virus corona, menjadikan angka terkumpul sudah pun 3,111,514 orang. Saya amat mengharapkan agar kita sama-sama menjaga kebersihan diri. Kalau tak ada keperluan, tak payah keluar saudara. Hari ini naik tinggi sangat saudara. 27,831. Ini merupakan, saya melihat di catatan saya, sejak coronavirus ini menyerang kita, ini merupakan hari yang tertinggi dalam sejarah. Sejak 700 hari ini hari yang ke-700, inilah hari yang tertinggi sekali. Jadi sebab itu saya mengharapkan agar kita berhati-hati. Cuma agak mengherankan bila dah suntik vaksin pun nampak gayanya mengganas lagi. Itulah keadaannya saudara. Dan dengan kenaikan pada hari ini, iaitu pada 16 hari bulan saudara, jumlah 27,831, jumlah untuk bulan ini saja dalam tempoh 16 hari
sudah 240,756 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona untuk bulan ini saja, saudara. Jadi sebab itu saya katakan harus berhati-hati, jaga kebersihan diri, jaga penjarakan sosial, tiada keperluan duduk di rumah. Saudara Nurul Huda, bukan kerajaan UMNO gagal. Ini bukan kerajaan UMNO, saudara. Ini kerajaan campuran Nurul Huda. Baik, saudara. Itulah yang sempat saya beri laporan dengan kedudukan apa yang berlaku pada sesi laporan apa ini COVID-19. Jadi sekarang ni kita masuk segmen e-commerce. Ya. Kalau saudara punya barang-barang ataupun apa yang anda hasilkan mahu diwawarkan, hubungilah Al-Azhar di talian 011-330-41241 supaya saya boleh membolehkan saya mewawarkan produk saudara. Al-Azhar memanglah di tengah sibuk dengan dia punya perniagaan bakur. Ini cucu saya ni, senyum aja dia. Nak masuk lagi? Tak nak. Okey, cucu-cucu saya ni manja dengan saya, sebab itu saya takut bila tengok ganasnya hari ini, seriau saya. Baik, saudara, kita teruskan dengan e-commerce. Jadi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Saudara juga boleh memesan wangi-wangian yang didatangkan daripada bumi Arab, saudara. Ya, ini hasil daripada ini mati kayu gaharu. Dan jangan lupa kalau saudara memesan kayu gaharu, ini pewangian daripada Al-Azhar, jangan lupa pula rendang tok. Itu produksi ibunya, sama dengan kuih baru berdah. Dah dekat nak raya dah kita ni, saudara. 42 hari je lagi. Juga bagi mereka yang health conscious, boleh dapatkan bekalan gula O. Gula O ni adalah untuk gula yang tanpa kalori, untuk mengurangkan gula dalam badan kita. Ya, kalau kita banyak sangat gula ni boleh jadi kencing manis, saudara. Andainya tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300, 017-711-4300. Itu untuk pencerahan. Kalau saudara ada produk dan sebagainya, bolehlah berhubung dengan Siti Farehah, ataupun saudara boleh memesan. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah, sedap tak terkata. Makan menjilat jari, makan dengan nasi cukup, saudara. Ya? Lebih sedap lagi kalau makan dengan kanji, saudara. Itu yang saya lakukan. Kalau saudara yang berada di Lembah Kelang, boleh berhubung dengan Syauqi, ya, dari syarikat Kizinis di talian 012-357-5703. Ini untuk mendapatkan bekalan buah-buahan yang grade-nya AAA. Harga murah di pasaran, dan buah terus dihantar ke rumah saudara. Hanya untuk mereka yang tinggal di Lembah Kelang saja. Di luar Lembah Kelang tu tak berupayalah, saudara. Dan jangan lupa, saudara, ini kegemaran saya, memang saya cukup suka, iaitu popiang sira Lady Maria. Oh, memang sedap, pedas, rangup dan manis. Saudara nak dapat bekalan popiang sira Lady Maria, hubungi Nizam di talian 019-435-1203. Makan popiang sira Lady Maria ini mengasyikkan. Sambil-sambil dengar saya bagi pencerahan ni, tak sedar habis satu balang, saudara. Saudara juga boleh berhubung dengan Puan Ella Zila. Puan Ella Zila, dia memasarkan pertama-tama sekali adalah ini telekung cinta Fatimah, dekat-dekat dengan bulan Ramadan ni. Juga produknya adalah produk minyak saca inci yang kaya dengan omega 3, omega 6, omega 9. Ini merupakan makanan tambahan untuk merawat mereka yang ada kanser, sakit jantung, kencing manis, darah tinggi dan kolesterol. Kadang-kadang ada suri rumah menanam pohon-pohon tersebut di sekitar rumah. Ini dikenal sebagai pohon insulin. Itu pokok minyak saca inci. Untuk sehingga bulan Februari ini, sehingga habis bulan Februari, kalau beli satu dapat satu percuma, itu katanya. Sila hubungi Puan Ella Zila di talian 012-412-3767. Baik, saudara, usai e-commerce, kita masuk tentang naluri kehidupan. Saudara, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, akan datang pada suatu zaman manusia ketika itu tidak peduli lagi
dari mana dia mendapat sumber harta, sama ada secara halal ataupun secara haram. Malahan daripada Abdullah Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah bersabda, jika seseorang daripada kamu akan meninggal dunia, maka akan dinampakkan kepadanya tempat duduknya pada saat dia mau menghabiskan usianya, pagi dan petang. Andainya dia termasuk daripada penghuni syurga, maka dia akan dapat melihat kedudukannya sebagai penghuni syurga. Begitu jugalah sebaliknya, maka dia akan dapat melihat kedudukannya sebagai penghuni neraka. Jadi lalu akan dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu, sehinggalah Allah SWT membangkitkanmu pada hari kiamat nanti. Kerana saudara, ingat, berusahalah kita untuk tidak menjadi orang yang sombong. Kerana bila kita menjadi orang yang sombong, tempatnya adalah neraka jahanam. Dan mereka akan diberikan meminum air dari danur, daripada lembah yang keluar dari tubuh ahli neraka. Ini terdapat dalam surah Ibrahim ayat yang ke-16. Maksudnya begitulah. Saya kalau penghuni neraka itu dia minum air dari danur yang keluar daripada tubuh ahli neraka. Nauzubillahi minaz zalik. Bersamalah kita berdoa pada Allah SWT agar dijauhkan kita daripada suasana yang sedemikian. Ingat saudara, baik itu naluri kehidupan, saya saling berpesan pada kita. Kalau nak cari rezeki pun, carilah rezeki yang baik untuk diri kita dan keluarga kita. Bukan secara yang halal, yang haram ya saudara. Baik saudara, usai naluri kehidupan, kita santun sedikit tentang mutiara kata kiriman sahabat kita, saudara Cikgu Hibir. Katanya, ketika syaitan gagal untuk membuatmu menjadi buruk, ia akan berusaha untuk membuatmu merasa baik. Masa baik tu seolah kita bangga diri, kita angkuh. Jadi, saat syaitan ni dia tak mampu ataupun gagal untuk membuat kita melakukan perbuatan yang buruk, yang terkutuk, dia berusaha pula untuk membuatkan perasaan kita, hati kita merasa seolah kita lah yang terbaik. Ini berhati-hati saya. Dalam usaha kita menghindari sifat-sifat yang keji itu, saudara. Jadi bagi saya mengucapkan terima kasih pada Cikgu Hibir atas culipan dan mutiara kata yang begitu berarti untuk kita semua, saudara. Baik saudara, seperti biasa, apalagi salam impian, moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 secara tuntas. Ini harapan kita. Saya amat mengharapkan agar warga kita yang berkelayakan dapatlah mengeluarkan wang mereka. Kerana melihat daripada keadaan sekarang ni, suasana semakin tidak menentu. Covid terus menyerang dengan jumlah jangkitan yang tertinggi hari ini, saudara. Dan kita berharap agar negara tidak terus berbelanja tanpa had, yang akhirnya nanti negara kita akan jadi muflis. Baik, saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini, tajuknya mudah saja. Panas, panas, panas. Memang panas sekarang. Cuaca panas, suasana politik juga panas, ekonomi bukan panas. Redup seredup-redupnya. Baik saudara, sebelum saya memberi pencerahan apa yang saya maksudkan panas itu, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Kata Pak Nazir, makan keropok si ubi kayu, kemudian Pak Lah memakan roti. Siapa merampok harta Melayu? Fikir-fikirkanlah dengan teliti. Jadi Pak Nazir mengajak kita berfikir siapa sebenarnya yang merampok harta Melayu. Jadi Pak Nazir ini begitu sensitif kepada mereka yang melakukan kedurjanaan di bumi bertuah ini. Katanya lagi, burung berciap di sawah padi, mesra ciapannya memikat Pak Jenang. Pelamin siap, nikah tak jadi. Begitulah sudahnya muafakat nasional. Jadi Pak Nazir dia menyindir. Pelamin dah siap, tapi nikah tak jadi. Ini antara UMNO dengan PAS. Rupanya Pak Nazir ini adalah seorang pemerhati politik yang cukup peka dengan keadaan. Dia dapat melihat keadaannya. Sebab itu dia berkias. Katanya burung berciap di sawah padi, mesra ciapannya memikat Pak Jenal. Pelamin siap, nikah tak jadi. Begitulah sudahnya muafakat nasional. Nak buat macam mana saudara? Bukan kehendak kita. Takdir penentu segalanya.
Saya juga menerima kiriman daripada sahabat saya dalam kesibukan. Jadi dia hantar pun last minute. Pukul 9 tadi boleh hantar pantun. Saya tahu sebab hari ini beliau melawat usahawan bekas tentera saudara Azizi di kampung Sungai Nipah Darat di Bagan Datuk. Saudara Azizi mengikuti program iGrow-nya, mengusahakan peternakan ikan air tawar dan penanaman pokok kelapa dalam teknik moden iGrow. Cuma dalam culipannya itu beliau menyatakan kepada saya dia rasa kecewa kerana disediakan sepatutnya ada kios-kios disediakan di JT berhampiran dengan JT di sungai di Bagan Datuk yang sepatutnya digunakan ataupun memberi peluang kepada warga yang ingin berniaga kecil-kecilan. Tapi kabarnya kerajaan negeri tak cukup belanja. Tak tahulah saya. Saya harap agar Datuk Syarul selaku Esko kerajaan negeri dapat melihat isu ini. Kalau dah janji nak bagi bantuan, bantulah. Tambah-tambah pula ini di kawasan Bagan Datuk ni. Kawasan Presiden UMNO. Jangan bagi malu, beb. Saya dapat celipan ni daripada Sir Nordin. Dan beliau pun menghantar pantun, katanya hendak pergi mambang di awan singgah membeli beras kampit. Mendengar rintihan nasib usahawan, semakin hari semakin terhimpit. Beliau begitu sedih, sayu hati untung nasib usahawan bangsa kita, saudara. Katanya lagi, hendak makan buah keranji, simpan emak, jangan diambil. Mendengar pemimpin datang berjanji, habis majlis tiada hasil. Ini beliau menegur, memang itu kadang-kadang saudara berlaku. Pemimpin datang dengan paluan kompang, dengan bunga mangga, dengan red carpet, karpet merah. Maka pemimpin pun ucap, nak buat itu, nak buat ini. Tapi akhirnya bila majlis habis, tinggallah majlis begitu, janji tinggal janji. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh saudara Nordin tadi. Saya amat mengharapkan supaya sesuatu yang dijanjikan mesti ditunaikan. Saudara, itu terima kasih saudara Nordin. Terima kasih juga pada Pak Nazil yang menyantuni melalui pantun permasalahan yang kita hadapi. Saudara, usai pantun, usai laporan COVID-19 yang menggerunkan kita hari ini, kita masuk sedikit segmen Gedung Ilmu. Gedung Ilmu ini adalah yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Pemimpin yang diharapkan untuk hari ini dan akan datang. Diharapkan oleh pemimpin terdahulu supaya dalam ungkapan Melayunya, buku yang terbitkan dalam bahasa ini mengharapkan. Kita amat mengharapkan agar bangsa kita ini akan hadirnya pemimpin yang bukan kaki gertak. Katanya bukan kaki gertak. Kerana jika menjadi pemimpin, mereka suka menggertak, mulutnya besar, perangai tak cerdik. Terhadap yang lemah, ia menginjak, menginjak, menekan-nekan. Terhadap yang kuat, ia mengelak, tak berani pula nak menentang kalau orang tu kuat. Tuah tiada, maruah tercampak, tugas terlantar, kerja tak nampak. Ini kalau kita ada pemimpin kaki gertak. Orang yang kecil, mereka ugut dan sebagainya. Tapi kalau berdepan dengan orang ada kuasa, dah malu-malu kucing jadinya. Dijadikan pemimpin, negeri akan rosak. Dijadikan tua, orang tak hendak. Dijadikan induk, orang menolak. Dijadikan tiang, tidak akan tegak. Macam mana kita nak bersandar pada mereka? Umpama dijadikan tiang, tiangnya tak tegak. Memimpin umat kan lintang kedak. Lintang kedak ni lintang pukang, itu bahasa-bahasa orang tua dahulu. Kita sambung lagi curipan daripada buku tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada Tan Sri Johan Japar yang sudi mengirimkan buku untuk kita berkongsi, saudara. Baik, saudara, seperti biasa saya harus memberi peringatan mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk dalam channel YouTube. Maka adalah menjadi tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Pihak saya juga tidak bertanggungjawab atas sebarang komen yang anda lontarkan, yang anda tulis, yang anda catatkan dalam ruangan ini. Jadi sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum membuat sebarang komen ataupun suntingan. Kerana pihak saya tak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis di sini.
Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda. Ingat tu saudara. Dan saya perlu mengingatkan lagi, ini adalah pencerahan politik yang tidak ada matlamat tidak lain dan tidak bukan hanya sekadar untuk memberi informasi pencerahan pada warga yang berkesempatan bersama dengan saya. Tidak ada niat untuk memuja orang itu dan orang ini. Cuma saya ni memang orang tahulah, saya orang UMNO, saya UMNO totok kata orang, katalah. Dan prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. Ini prinsip kita kena pegang. Jadi apa yang saya lontarkan ini, kalau rasa tak setuju, tak ada masalah. Rasa bersetuju pun okey. Rasa nak berbahas, sudah nak mengantarkan fikiran anda, tak ada masalah. Bagaimana yang saya terima tadi, kiriman daripada saudara Aziz, Muhammad Aziz, dihantar tu, saya tak tahu sama ada ingin menyedarkan saya. Kalau itu hasratnya untuk menyedarkan, saya ucapkan terima kasih. Kalau menyindir, terpulang. Dia katanya baiklah kita banyakkan buat amalan. Dah tua-tua ni, kubu kata mari, tak payah cerita hal orang, takut-takut salah cakap kan, jadi fitnah. Itu benar. Saudara Aziz Muhammad Aziz, terima kasih mengingatkan saya. Saya terima dengan hati yang lapang dan terbuka. Tidak terniat untuk saya untuk melontarkan fitnah ataupun mencerita. Tapi saya harap ini adalah pencerahan kita untuk kita berkongsi fikiran. Tidak niat daripada untuk mengeji dan sebagainya. Itu saya. Terima kasih saudara Aziz Muhammad Aziz yang menegur saya. Kita kena terima saudara. Jangan kita orang hantar kiriman, orang ambil masa untuk menulis tu, kena tengok. Kita jangan sombong saudara. Dan saya ingin mengingatkan pada saudara, bahawa sekarang ini kiriman daripada teman-teman yang masuk dalam wall saya ini tentang jenayah komersial yang sedang merebak meluas. Dan kejadian ini berlaku di Pulau Pinang. Saya tengok yang terbaru adalah beberapa orang lelaki, rasanya mereka akan berada di stesen minyak. Berhati-hati saudara. Kerana apabila anda mengepam minyak petrol ataupun minyak diesel dan sebagainya, anda menggunakan kad kredit ataupun kad debit, maka mereka akan datang dan memperkenal diri mereka seolah-olah mereka sebagai pegawai polis ataupun pegawai cukai daripada SDN, kononnya untuk menyiasat kad kredit anda. Jadi waktu itu mereka akan memancarkan ID mereka dan menegaskan bahawa mereka nak memeriksa kad anda. Kerana mereka akan ambil kad anda ini, di swipe ataupun letak seperti biasa ke mesin yang mereka bawa. Kerana mereka berdakwa bahawa mesin itu boleh konon-kononnya boleh mengesan kad-kad anda. Sama ada kad anda itu tulis atau penipuan. Ini klon Dan mereka akan meminta maklumat seperti kata laluan dan sebagainya. Kalau anda beri, mereka akan mengalihkan itu kepada anda dan mengatakan bahawa kad anda adalah okey. Jadi anda tak rasa apa-apa. Mereka minta kad, anda bagi. Ingat saudara, mereka swipe dalam pada mesin yang mereka ada. Dia kata okey, tak ada masalah, jalan. Tapi dalam beberapa hari anda akan menyedari bahawa kad anda telah pun diklon, dipalsukan, maka wang yang ada dalam kad anda itu akan dicuri oleh mereka. Ini penyamun ala baru saudara. Jadi kita mengharapkan agar anda lebih berhati-hati dengan kepelbagaian taktik yang dilakukan oleh penjenayah-penjenayah ini. Dan yang terbaru sudah ada berlaku 10 kes katanya di kawasan Pride. Kebanyakannya berlaku di stesen Shell di sepanjang Jalan Slip dari juru Auto City ke estate perindustrian Pride. Dan pihak polis menyangkakan mereka akan bergerak dari satu negeri ke negeri lain menggunakan modus operandi yang sama. Jadi pihak polis mengharapkan anda berhati-hati. Kalau anda isi minyak gunakan kad kredit, mereka kata nak cek anda punya kad kredit. Saya daripada lembaga hasil dalam negeri, nak tengok bahawa betul tulis tak tulis. Jangan bagi. Kalau mereka berkeras, telefon pihak polis. Dan sebab itu sekarang ni rasanya ada anggota polis sudah pun diletakkan berkawal di beberapa petrol station untuk menjejak penjenayah-penjenayah begini. Saudara, itu adalah informasi yang saya terima untuk kita kongsi bersama. Baik saudara, masalah sekarang ni saya tengok juga isu dalam iCitra ni yang kita nak minta cuma 10,000. Tapi ada orang mengatakan ini hanya dapat dilaksanakan jika Mahyudin dan Menteri PBM setuju.
Ini persoalan yang tak pernah saya benarkah begitu. Sebab itu Saudara Hazanuddin Hassan, dia ketawa je kata. Dia kata macam mana ni? Perdana Menteri kata kerajaan UMNO. Jadi kalau benar begitu, keluarkanlah 10,000 wang KWSP. Nak tunggu apa lagi? Ini persoalannya sekarang. Dan saya melihat hari ini sekali lagi, Ketua Pergerakan Pemuda masih lagi memperjuangkan soal isu pengeluaran air citra ini. Kata Dato' Ashraf, ternyata apa yang digembar-gemburkan sebelum ini yang menggambarkan prestasi KWSP bakal terjejas akibat pengeluaran 101 bilion bagi tujuan air Sinai, air lestari dan air citra alah meresit. Itu katanya. Menurut Dato' Ashraf Dasuri, dia kata dengan jumlah aset KWSP yang terus berkembang mencecah 1 triliun dan dividen yang dianggarkan mencecah 6%, sewajarnya pengeluaran kali terakhir 10,000 itu yang amat dituntut dan diharapkan oleh rakyat dipenuhi. Jangan gebang aja. Dan jangan kata bahawa keluar duit ini maka terjejahlah kumpulan mahasiswa bekerja. Tak ada. Anggaran kira-kira 25 ke 30 bilion kesan pengeluaran terakhir tidak akan menjejaskan aset pelaburan KWSP sebanyak 983 bilion. Duit banyak, kenapa tak boleh dikeluarkan? Malah, kata Dato' Ashraf, prestasi pasaran modal dan kewangan yang baik juga pastinya mampu memberi pulangan balik kepada dana KWSP yang dikeluarkan dalam jangka masa pendek. Jadi katanya pengeluaran kali terakhir ini juga wajar kerana dapat membantu beban rakyat yang terhimpit kesan pandemik COVID-19 selain memenuhi akta KWSP. Saudara, jadi hairan macam mana mereka tak bagi keluar. Kita katakan nak bagi keluar itu untuk mereka yang berkelayakan. Bukan yang simpanan 2,000, yang berkelayakan ada 1,000, 2,000, ramai. Jadi kata Dato' Ashraf, pengeluaran kali terakhir ini juga penting bagi memenuhi kehendak keperluan rakyat yang mendesak. Dan mereka sekarang ini sudah gelisah, susah dan amat terdesak untuk meneruskan kelangsungan hidup dengan pelbagai komitmen dan hutang yang tertunggak akibat pandemik. Bahkan, ini kalau orang nak mempertikaikan, kata Dato' Ashraf, ia bertepatan dengan roh dan semangat Akta KWSP 1991 di bawah Seksyen 54 dalam kurungan 6, dalam kurungan K, dalam kurungan L, dalam kurungan M yang menyatakan pengeluaran adalah dibenarkan kepada ahli kumpulan wang itu yang memerlukan pembiayaan untuk menambah pendapatannya bagi maksud kelangsungan hidup. Jadi tak bercanggah. Kenapa ditahan? Itu persoalannya, saudara. Jadi untuk rekod, ini Dr. Ashraf kata untuk rekod, Majlis Tinggi UMNO yang mesyuarat pada 27 Ogos tahun lalu menggesa kerajaan mesti menyantuni kehendak dan tuntutan rakyat berkaitan kebajikan dan kesihatan mereka. Ini termasuklah berkaitan pengeluaran kali terakhir air citra 10,000 one-off. Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sendiri dalam hal berkenaan pernah menegaskan bahawa desakan pengeluaran one-off wang KWSP 10,000 ini buat kali terakhir bukan isu politik, tapi ini isu berkenaan kepentingan rakyat yang masih dalam kesusahan berdepan dengan kesan long COVID ekonomi. Jadi sepatutnya yang amat berhormat Perdana Menteri dengarlah, laksanakan. Apa risau sangat? Kalau Menteri Kewangan kita tak setuju, you have all the power. Saudara Mat Razif, sudahlah. Saya mengutarakan saya ni, sebab nampak sangat mereka ni tak mau langsung berganjak dengan keputusan. Aduh, saya pun tak tahulah. Saudara. Ya, sebab itu saya melihat bahawa Rabudin Pasat, Saudara Rabudin Pasat bertanya kepada saya. Dia kata sejak akhir-akhir ni, dia mendengar live saya ni, dia kata dia seolah merasakan bahawa kita seolah ketandusan. Apakah kita ketandusan atau tidak tentang pemimpin yang punya bisa seperti King Cobra. Jadi yang mana bisanya terkesan hingga akhir hayat. Hadirnya pemimpin yang begitu berbisa. Tapi yang ada sekarang ni katanya hanya mempunyai bisa seperti ulat bulu. Dia minta saya ulas. Jadi saya kata, mana menteri yang bercakap soal rakyat, masing-masing
harus memikirkan persoalan yang dilontarkan oleh saudara Rabudin Pasar. Kerana sekarang ini kita tak mau lagi adanya pemimpin yang bercakap tak menentu. Masing-masing memikirkan atau bercakap soal projek, soal tembuluk mereka. Yang diharapkan oleh rakyat adalah pemimpin yang benar-benar berjuang untuk rakyat. Barulah mereka dilihat ada berbisa. Kalau sekadar bercakap ngok-ngek begitu tak kesampaian. Memang saudara lihat sendiri, saya dah bagi tahu. Kalau tengok senarai menteri-menteri yang ada dalam kerajaan hari ini, bukan seorang, bukan sedikit. Sampai orang sebut mengatakan kerajaan 69. Berapa keratkah? Berapa di antara mereka yang benar-benar ikhlas menyantuni kehidupan rakyat? Boleh dikira dengan jari, saudara. Sebab itu sekarang ni kita melihat dah kacau bilau. Kacau bilau, saudara. Dan mereka dilihat seolah macam tak ada arah. Yang lebih menyedihkan kita, dalam suasana pilihan raya di Johor, setelah persoalan Pulau Batu Putih yang tergadai itu, tiba-tiba Atuk buat surat pula, hantar surat warkah pada bangsa Johor. Apakah bangsa Johor boleh terpengaruh dengan surat itu? Ini keadaannya. Dan saya melihat hari ini kedudukan ekonomi kita mungkin berhadapan dengan suasana yang sukar. Seandainya Rusia benar-benar melakukan serangan terhadap Ukraine, yang ini akan mengundang masalah tentang kemungkinan adanya seolah macam Perang Dunia Ketiga. Ini disebabkan, saudara, dari Kiev. Dari Kiev saya dapat laporan. Katanya Menteri Luar Malaysia, Datuk Saifuddin Abdullah, telah pun menggesa semua rakyat Malaysia yang berada di Ukraine. Jadi teman-teman yang dengar live saya ini, kalau anda punya kawan ataupun keluarga yang tinggal di Ukraine, kena hendaklah segera membuat pendaftaran bagi memudahkan pemantauan perkembangan keselamatan mereka di bumi tersebut. Wisma Putra telah pun menggesa semua rakyat Malaysia yang berada di Ukraine tapi belum berdaftar dengan kedutaan Malaysia di Kiev. Sila mendaftar di MyEMB Kiev untuk menghubungi dan berdaftar dengan kedutaan secara segera. Jadi semua rakyat Malaysia dinasihatkan supaya memberi perhatian sepenuhnya terhadap keselamatan mereka dan mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan. Ini secara berikutan ancaman serangan lebih daripada 100,000 tentera Rusia ke atas Ukraine, katanya mungkin hari ini ataupun besok. Jadi menurut pengumuman Presiden Ukraine itu Volodymyr Zelensky, ketegasan Rusia amat menggerunkan. Dan Amerika pula katanya telah pun mengundurkan kesemua tentera dan aset persenjataan yang telah dihantar beberapa bulan lepas, yang sepatutnya bertujuan menguatkan pertahanan Ukraine. Kalau Amerika dah tarik dia punya sokongan, apa nak jadi kalau Rusia menyerang? Amerika Syarikat juga memberi amaran kepada semua rakyatnya di Ukraine supaya segera keluar daripada bumi Ukraine sebelum terperangkap dalam peperangan yang bakal melanda, kerana mereka tidak akan diselamatkan pada saat akhir dalam serangan yang begitu dahsyat. Kedutaan Amerika dah membuat kenyataan minta sebagai rakyat dia keluar daripada Ukraine. Tapi saya harap agar kedutaan kita kena buat kenyataan begitu. Rakyat Malaysia yang ada Ukraine segeralah keluar. Sebab memang Ukraine sudah semakin bergolak, saudara. Kerana kalau dilihat bala tentera yang dikerah, susunan ketumbukan darat, artileri, peluru berpandu, pasukan tentera udara, kesemuanya dikerahkan serentak oleh tentera Rusia ke sempadan di Ukraine. Dan jika keseluruhannya diletuskan di Ukraine, ia akan jadi ketara, sangat ketara, dan akan menyebabkan jumlah kematian yang ketara. Itu menurut pengerusi Ketua Gabungan Pemimpin Bala Tentera, Jeneral Mark Milley. Ia akan jadi sungguh dahsyat. Jadi warga kita, kedutaan kita segeralah keluarkan. Kalau Amerika dah buat kenyataan mengeluarkan rakyatnya, kita juga kenalah. Selain Amerika, banyak negara lain telah pun mengarahkan rakyat mereka untuk melarikan diri dari Ukraine secepat mungkin. Antara negara yang terbabit adalah Jerman, negara Itali, Britain, Ireland, Belgium, Luxembourg, Belanda, Kanada, Norway, Estonia, Lithuania, Bulgaria, Slovenia, Australia, Jepun, Israel, Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu. Negara-negara ini semua mengerahkan rakyatnya keluar daripada Ukraine sekarang ni. Kerana dilihat pergolakan di Ukraine tidak nampak tanda-tanda
ini kedamaiannya. Apabila tentera Amerika juga telah mengundurkan tenteranya. Dan nampak gayanya Putin dan bala tenteranya semakin bernafsu. Ini apa yang berlaku di Ukraine. Mungkin satu ketika nanti kalau saya ada dapat bahan, saya akan cuba ulas. Ini konflik ataupun pergolakan berada di sana. Dan saya menyatakan jika itu berlaku, tentulah akan mengakibatkan ekonomi kita terjejas. Kita mungkin tidak terjejas dari segi fizikal. Itu perlu pandu ke bom nuklear dan sebagainya. Jauh antara kita dengan Ukraine. Tetapi kesan ekonomi itu pasti akan berlaku. Ekonomi dunia akan runtuh. Bagaimana kalau ekonomi runtuh, macam mana kita nak mendapatkan makanan? Sebab pergantungan kita pada makanan dari negara luar itu begitu tinggi, 95%. Kita amat bergantung kepada makanan dari negara luar. Sebab itu dulu saya dah berpesan, kita kena ada food bank. Segala berasnya, tepungnya, gulanya dan keperluan-keperluan yang lain mesti ada simpanan. Sekurang-kurang untuk 3 bulan. Saya tak tahulah macam mana Kementerian Pertanian dan Asas Makanan. Ini saya melihat apa yang berlaku di Ukraine ini, kalau kita tak berhati-hati, kita juga akan terjebak dalam masalah ekonomi. Tak tahulah saudara. Kita ketepikan soal di Ukraine, kita masuk apa yang berlaku di Johor. Cuma hari ini saudara, saya pun memang panaslah saudara. Saya tengok ini Presiden Parti Muda ni, kerana laju dia bercakap, akhirnya barulah kita dapat tahu segala-galanya kian terdedah. Sama ada dia nak menafikannya atau tidak, terpulang. Kerana mengikut saya mendengar daripada apa yang dilontarkan dalam media sosial, kenyataan dia buat bila diinterview ataupun diwawancara oleh media sosial, dia bercakap. Kerana kita nak bertanya, mana Parti Muda ni dapat wang membiayai gerakannya, usahanya untuk bergiat dalam politik. Jadi Presiden Muda Syed Saddiq sebelum ini dengan lantang berkata cara terbaik untuk mendapatkan dana politik adalah melalui fundraising. Fundraising ini adalah kutipan derma untuk politik. Ini dibenarkan di Amerika. Saya nampak mereka mencetuhi. Jadi katanya kalau ada funder ataupun takon-takon besar dari parti dan pemimpin juga akan kalau dulu dia kata kalau ada funder yang besar, maka parti itu akan terikat dengan funder. Dulu dia cakap. Artinya kalau Parti Muda ini terima wang yang besar daripada seseorang, maka dia akan tertakluk pada kehendak seseorang itu. Sebab itu dia kata caranya adalah dengan fundraising masyarakat ramai. Kononnya dia katanya tak setujulah. Seolah-olah kalau orang bagi derma yang besar itu seolah rasuah, dan mereka akan mengambil komisen dari projek-projek kerajaan. Kononnya cara itu tak bermaruah, katanya dulu. Jadi untuk membuktikan apa yang katakan itu, Syed Saddiq melancarkan crowdfunding. Itu dana politik secara untuk semua orang, bukan seseorang. Dia tujuanlah untuk kumpul dana dalam projek satu keluarga. Hari dia nak buat itu untuk satu keluarga satu laptop untuk diberikan pada setiap keluarga yang B40 dalam kawasan Parlimen Muar. Sasarannya adalah untuk mendapatkan dana bagi membeli sejumlah 500 laptop. Tapi akhirnya saudara terbongkar. Macam saya katakan, apabila dia secara tidak sengaja telah mendedahkan siapa sebenarnya yang memberikan dana sebegitu besar dalam projek tersebut. Rupa-rupanya dalam kenyataan itu, Syed Saddiq menyatakan projek tersebut ialah Tan Sri Kalimullah Masruh Hassan. Dia tarik, dia tergagap, dia terlepas cakap. Lepas tu saya kata anak-anak muda ni dia tak tahu. Kalau disebut saja Kalimullah ini, ia bukan seorang wartawan, seorang tokoh wartawan yang kontroversi zaman Pak Lah dulu. Dia menguasai seperti Asia, Bernama dan EcoWorld satu ketika dulu. Jadi kalau benar wujud unsur money laundering dalam aktiviti crowdfunding ini, artinya Syed Saddiq juga terlibat, dan orang yang memberi bantuan kewangan begitu besar adalah Kalimullah. Jika Kalimullah Hassan, artinya daripada ECM Libra. Tidak boleh lari. Kalau mengatakan ECM Libra, suka tak suka,
bahawa dulu zaman Pak Lah dulu, zaman Tun Abdullah Badawi, ECM Libra ini dikaitkan dengan Khairi Jamaluddin. Persoalannya, apakah Khairi Jamaluddin ada hubungan dengan Parti Muda? Apakah dia merasakan kalau dia tak ada dengan UMNO, kalau dia keluar dari UMNO, dia nak memimpin Parti Muda pula? Sebab dia seolah-olah dia pemimpin masa depan. Hati-hati saya, sebab tak sengaja. Ini kena dengar. Sebab tu saya mendengar tiap-tiap ucapan, tiap-tiap pendedahan yang dilakukan, kita kena hayati. Saya tidak menuduh, tapi bila dia sebut dia kata dia dapat dana untuk beli laptop itu daripada Tan Sri Kalimullah Hasan. Lepas tu tarik balik. Lepas tu dia kata ECM Libra pun kata. Bila sebut ECM Libra, saya teringat satu ketika dahulu, iaitu Khairi Jamaluddin. Kalau dikaitkan, apakah persoalan saya, apakah ada hubungan antara Khairi Jamaluddin dengan Parti Muda? Kalau ini benar, apakah Khairi Jamaluddin mempersiapkan diri dia kalau sesuatu berlaku pada dia dalam UMNO ini? Kalau mungkin dia tak dapat jadi calon kepada melalui Parti UMNO, maka dia akan bertanding dalam bawah Parti Muda pada pilihan raya umum akan datang. Itu berkemungkinan. Jadi saya harap warga UMNO kena faham. Roza, Allah dah tunjuk Datuk sikit-sikit. Begitulah keadaannya. Sedikit demi sedikit semakin terdedah. Bagaimana Parti Muda ini cuba digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Sebab itu warga UMNO kena memperkukuhkan izam kita. Cuma hari ini saya agak hairan lah. Dalam saat-saat kita menghadapi pilihan raya ni, rupanya telefon Presiden UMNO juga rupanya orang dipanggil apa ni, dia kata kena dalam ni mendapat akaun digodam. Talian telefon Presiden UMNO sedang teruk digodam, saudara. Malah ada pula mengatakan bahawa dia nak minta duit daripada orang, ataupun orang minta duit daripada dia setuju nak bagi. Dan ini timbul, saya tengok dalam ni live Facebook. Jadi kata Datuk Zahid, kenapa jadi begitu? Di mana letaknya kita punya privacy? Artinya sekarang ni hak peribadi kita sudah digodam, sudah tidak selamat lagi. Jadi Kementerian Komunikasi harus melihat perkara ini. Saudara, dan saudara juga harus berhati-hati. Sebab itu dia kata jawab salah, tak jawab salah. Kalau bila dia menjawab, orang kata dia garang. Kalau tak jawab, orang serang UMNO. Jadi cuma saya nak tengok, saya hari ini juga saya lihat, saudara, tiba-tiba tergambar satu pertemuan. Ini gambar yang keluar baru sebentar tadi. Sahabat saya, saudara bini saudara ini Syab, saya panggil dia saudara Salahuddin. Salahuddin dia menghantar kiriman gambar bagaimana Tan Sri Muhyiddin Yassin berjumpa dengan pimpinan DAP katanya di Publica. Ini saya mungkin Parti Pribumi Bersatu dah kelemasan. Mereka sudah merasakan bahawa bayang-bayang kehancuran Parti PBM di Johor itu sudah jelas. Jadi dia cari upaya. Akhirnya mereka pergi berjumpa dengan DAP, minta nyawa agar pengundi-pengundi bukan Melayu menyokong PBM. Persoalan sekarang ni, di mana letaknya yang dulu kamu katakan kamu tak nak dengan DAP? Waktu nak tubuhkan, bila kamu menyingkirkan waktu dalam isu langkah Sheraton. Dan yang paling penting sekarang ni, sahabat sekamar, sekelambu dengan PBM, Parti Pribumi Bersatu ni dalam Perikatan Nasional adalah Parti PAS. Bagaimana lebay-lebay nak jawab sekarang ni? Gambar dah siar ni. Saya yakin dalam 1 hari 2 hari nanti gambar ini tentulah akan disiarkan di semua media sosial dalam Facebook. Bandar yang mana Tan Sri Muhyiddin bersama dengan Anthony Loke. Dan juga ada seorang lagi tu, siapa nama ahli parlimen daripada DAP. Apakah Parti Pribumi Bersatu sudah minta nyawa melutut kepada DAP? Ini persoalannya. Kalau itu berlaku, bagaimana dengan Parti Gerakan yang kononnya diyakini boleh menarik pengundi-pengundi bukan Melayu dari keturunan Cina? Artinya sekarang ni memang Parti Pribumi Bersatu sedang terkapai-kapai. Sebab itu saya katakan
apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi itu betul. Tak jawab salah, bila kita jawab, kita pula dikatakan salah. Sedangkan mereka boleh berlaku macam-macam. Saya nak cakap pada dia orang. Dia kata macam mana ni, dia kata apa strategi Datuk Zahid Hamidi ni? Mampukah dia kalau betul apa ini PBM bersama dengan DAP? Saya kata nothing to worry. Saya cukup yakin. Banyak orang tak tahu. Dari segi strategi politik, saya menghormati Presiden UMNO kita, Datuk Zahid. Jangan selalu lupa, 2 Perdana Menteri tumbang. Sepanjang beliau memimpin UMNO, menjadi Presiden UMNO, 2 Perdana Menteri tumbang. Datuk Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin. Walaupun bukan merupakan ini gerakan yang dilakukan olehnya, tapi strateginya menjadi. Bagaimana mereka berantakan sama sendiri. Saudara, ini mesti dilihat dengan jelas. Jangan kita nak petikaikan banyak UMNO yang salah. Sekarang ni ternyata dan akhirnya kita dapat membuktikan bagaimana Parti Peribumi Bersatu terpaksa minta nyawa dengan DAP. UMNO tak pernah minta nyawa, saudara. Kita kekal dengan kita punya ketegasan. Ini saya harap anda faham. Ini politik, saudara. Dan sekarang ni tentulah beliau diserang. Sebab beliau adalah antara orang yang paling dibenci oleh Dr. Mahathir dan juga Tan Sri Muhyiddin. Kerana mereka tumbang, tentulah mereka akan melakukan serangan. Sebab itu kalau saya dengar daripada perbualan dalam telefon tadi, memang benci sangatlah ini Jacob yang bekerja bagi pihak PBM ini. Dia mengaku, dia kata, memang dia benci dengan Dr. Zahid Hamidi. Mereka benci kerana inilah orang yang bakal menumbangkan dan meletakkan paku terakhir kepada keranda politik Parti PBM dan Parti Pejuang. Itu keadaannya, saudara. Jangan saudara nak marah pada saya. Saya cuma memberi pencerahan supaya kita faham. Dan hari ini fitnah berlega macam-macam. Sebab itu jugalah kita lihat dalam percaturan politik di Johor kali ini, mereka tidak menawarkan apa-apa untuk rakyat. Sedangkan UMNO menawarkan. Dengar apa kata Amat Berhormat Datuk Menteri Besar, Datuk Asni. Dengar kenyataan daripada Timbalan Presiden Datuk Mat Hassan. Dengar kenyataan daripada Presiden UMNO. Dengar pada kenyataan daripada Perdana Ketua Pemuda. Dan kita tidak menyerang mereka dengan maki hamun. Sebab UMNO merasakan bila sampai pilihan raya bukanlah pentas untuk kita mencaci, mencerca peribadi orang. Bukan. Sebab itu kita tak adalah nak bantal apa lebay-lebay. PAS ni dengan secara peribadi kita merasakan apa yang anda lakukan yang tak betul, kita kena katakan tak betul. Bukan kita nak mengadu domba dan sebagainya. Sebab itu, saudara, Ketua Pemuda UMNO Ipoh Barat, dia marah tu nampak gayanya Saudara Muhammad Iqbal Jamaluddin. Dia kata nampak gayanya beberapa penipuan dilemparkan dalam UMNO dan pemimpinnya melalui Ketua Pemuda Perikatan Nasional, iaitu Ketua Pemuda PAS Ahmad Syari, sudah mencapai tahap melampau, katanya. Secara jujur, dia merasa kesal apabila parti yang dianggap sebagai saudara, seagama dan sebangsa dalam ukhuwah fillah sudah mula menunjukkan mereka tidak lagi ingin bermuafakat dan ingin mengorak langkah bersama-sama dengan UMNO. Dari beberapa kenyataan dibuat oleh Ahmad Fazil Syari tidak mencerminkan ciri-ciri seorang budiman. Oh, hebat Ketua Pemuda ni. Apabila mengeluarkan kenyataan-kenyataan berdasarkan gosip murahan dan bukan fakta sebenar. Beliau tuduh pilihan raya negeri Johor dibuat untuk menyelamatkan nyawa Barisan Nasional. Mungkin disebabkan ahli Parlimen Pasir Mas itu berada jauh dari Johor, maka ia tidak memahami hal sebenar politik di Johor, katanya. Bayangkanlah, katanya, jika ada usul yang penting tapi pembangkang ingin gagalkannya, apa akan berlaku di Johor? Dia boleh menjawab, dia faham keadaannya. Jadi harap Ketua Pemuda Perikatan Nasional itu faham, jangan tuduh sembarangan. Begitu juga saya nampak ni jadi kesan daripada polemik yang dilakukan oleh Menteri Besar Kedah Mat Sanusi Mat Noor semasa Johor beberapa hari lalu disambut dengan cabaran kali ini. Kali ini supaya dia dicabar untuk membubarkan. Kalau betul-betul dia nak jantan, bubarkanlah Dewan Undangan Negeri Kedah dan tempoh segera. Kerana itu menurut pengarah komunikasi Pemuda UMNO, Saudara Syed Muhammad Johan Rizal Syed Unan Mashri, dia berkata tindakan itu perlu dilakukan segera bagi membuktikan bahawa Muhammad Sanusi sememangnya bermaruah dan anak jantan. Pemuda UMNO bila dia tengok benda begitu, dia akan menyantuni seorang anak jantan. Dari dulu lagi, inilah sifat pemuda. Apabila kamu cuba merobek nama baik UMNO, mereka akan menyangsang lengan. Kalau tidak, mereka berdiam, mereka akan menyantuni, tak ada masalah. Sebab pemuda UMNO pegangannya
Bila sahabat mengulurkan tangan, mereka menerima dengan hati terbuka. Tapi bila dicabar, sekali kaki melangkah, tidak mungkin akan berpaling lagi. Terlanggar antan, patah tiga. Kita pemuda UMNO, saya kadang-kadang bila tengok pemuda bersemangat begini, saya pun naik balik semangat. Walaupun umur dah 66 tahun, tak sedarkan diri saya ni kadang saya. Semangat pemuda tu masih lagi membara dalam jiwa saya. Dia katanya, kata Syed Muhammad Johan Rizal Syed Yunan, jawatan Menteri Besar yang dipegang oleh Muhammad Sanusi bukan disebabkan oleh kekuatan PAS di Kedah. Sebaliknya, diperoleh secara percuma akibat ketidakstabilan politik dan negeri itu satu masa dulu. Jadi kalau dia benar-benar memaruah nak kata bahawa kita ni gila kuasa, bubarkan Dewan Undangan di Kedah. Ini keadaannya saudara. Jadi dalam keadaan begini saya dapat laporan. Ini bukan saya dapat laporan bahawa hari ini pengundi-pengundi Tegar, pengundi-pengundi Tegar Parti Islam se-Malaysia telah menyatakan ketidakpuasan hati mereka menjelang pilihan raya negeri Johor kali ini. Sebab mereka juga terus menaikkan kain-kain rentang yang tergantung di seluruh Johor, di mana kepimpinan PAS perlu mengambil iktibar daripada apa yang berlaku di Melaka beberapa bulan lalu. Pengundi di sekitar Batu Pahat malam tadi dari kalangan warga akar umbi PAS, ini bukan apa lebay-lebay yang di atas. Akar umbi PAS menyatakan bahawa semua ahli PAS di peringkat kawasan Batu Pahat tidak mahu bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Bagaimana bila tersiar gambar Tasimuddin bersama dengan DAP lagi, tentulah akan menyemarakkan lagi amarah mereka. Mereka mahu kepimpinan PAS kalau nak bertanding gunakan logo sendiri dan bukan logo Perikatan Nasional seperti mana yang telah digunakan oleh PRN di Melaka tempoh hari. Jika mereka berkeras dengan keputusan mereka, kami ahli-ahli PAS seluruh Johor akan membuktikan dan akan memastikan PN tidak akan memperoleh satu kerusi pun kali ini. Kerana dalam setiap pilihan raya, kamilah membuat semua kerja untuk menaikkan perjuangan parti. Ini kata angka ubi, saudara. Jadi, terpulanglah pada pimpinan PAS. Sebab itu, saudara, dalam apa keadaan pun, saya rasalah, saya bersetuju dengan kenyataan Bung Mukhtar. Dia kata kita mesti terus mengekalkan momentum. Beliau selaku Ketua Perhubungan UMNO Sabah minta warga UMNO yang datang membantu di Johor ataupun warga UMNO di Johor sendiri mengekalkan momentum kerja kita. Tak perlu kita nak maki hamun orang. Kukuhkan perpaduan. Itu kata Bung Mukhtar. Kita perlu terus bekerja. Parti kita UMNO mempunyai organisasi yang lengkap. Ada bahagian, ada wanita, ada pemuda, ada puteri dan cawangan. Jadi komponen ini digerakkan secara bersepadu dan teratur akan memudahkan lagi gerak kerjanya. Itu harapan daripada Datuk Bung Mukhtar selaku Ketua Perhubungan UMNO Sabah. Jadi menurut Bung Mukhtar lagi, semangat ahli UMNO untuk terus berjuang mesti diteruskan. Jangan dipadamkan. Kita tidak pernah gentar. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saya melihat apa-apa pun dari segi pengagihan kursi. Ini saya nak umumkan kepada saudara. Bahawa jelas, tuntas. Nama belum ada lagi. Saya ingat nama dalam 2-3 hari lagi lah. Bahawa pengagihan kursi Barisan Nasional kali ini, MCA memperoleh 11 kursi untuk bertanding. Di mana MCA akan diletakkan bertanding? Pertama di N2, iaitu di Jementah. N10 di Tangkak. N19 di Yomping. N23 di Penggaram. N28 di Mengkibul. N42 Johor Jaya. N45 Setulang. N46 Perling. N51 Bukit Batu. N52 di Senai. Dan N55 Pekan Nanas. Itu kawasan yang akan ditandingi oleh calon Barisan Nasional, oleh calon daripada MCA mewakili Barisan Nasional. Kita dah tuntas. Tak ada perebutan. Biarlah diorang yang berebut antara muda dengan PKR apa semua itu parti mereka. Kita konsentrate parti kita, parti UMNO. MIC pula diberi tanggungjawab untuk bertanding mewakili Barisan Nasional di 4 kawasan dalam negeri, iaitu N Bekuk, N Kahang, N31, N41 Puteri Wangsa. Ini kawasan yang begitu bertelagah besar antara muda dengan amanah dengan PKR. Jadi di situ Barisan Nasional meletakkan calon daripada MIC, itu Puteri Wangsa, dan N48 di Skudai. 4 kursi.
Sementara itu UMNO akan bertanding bukan 42, 41 kursi. Ini tuntas. Iaitu satu di Buloh Kasab. Kemudian N3 Pemanis. N4 di Kemelah. InsyaAllah saya nak turun Kemelah nanti tu. InsyaAllah 26 bulan saya akan sampai Kemelah. Saudara, walaupun kawasan itu dimenangi oleh parti PBM dulu di Kemelah. Kemudian N05 di Tenang, N07 Bukit Kepung, N08 Bukit Pasir, N09 Gambir, N11 di Serum, N12 di Bentayan, N Simpang Jeram, N14 Bukit Naning, N15 Maharani, N16 Sungai Balang, N17 Semerah, N18 Seri Medan, N20 Semarang, N21 Parit Yakni, N22 Parit Raja, N24 Senggarang, N25 Rengit, N26 Macap, N27 Layang-Layang, N29 Mahkota, N30 Paloh, N32 Endau, N33 Tenggaruh, N34 Panti, N35 Pasir Raja, N36 Sedili, N37 Johor Lama, N38 Penawar, N39 Tanjung Surat, N40 Tiram, N43 Permas, N44 Lakin, N47 Kempas, N49 Kota Iskandar, N50 Bukit Permai, N53 Benut, N54 Pulau Sebatang dan N56 di Kukup. Semua ini adalah 41 kursi UMNO akan masuk mewakili Barisan Nasional. Jadi warga akan bekerja untuk memastikan bahawa suasana ini dapat dilestarikan oleh calon-calon UMNO. Dah jelas. Kalau ada apa perbalahan, jadi saudara Muhammad Syukri Syafiq, kenapa Ahli PAS masih menjadi pak turut pemimpin mereka yang sudah lari dari syariah Islam? Wallahu a'lam, saudara Muhammad Syukri. Saya cuma memberi pencerahan. Saudara Azli Nordin, selamanya menyamun. Siapa nak menyamun, wallahu a'lam bisawab. Kapten Bersara Senahin, rakyat Johor akan pilih UMNO BN sebagai pembela nasib mereka, insya-Allah. Sebab itu saya melihat sekarang kenyataan-kenyataan yang dilontarkan oleh Duli Yang Mulia Tengku Mahkota Johor sendiri, Baginda Runsing melihat keadaan ekonomi. Baginda mahu supaya ekonomi dipulihkan. Saudara Syahrum Mat Sarip, saya pengundi Don Pemanis. Boleh lawat sekali. InsyaAllah saya akan sampai di saudara Syahrum, saya akan sampai. Sila hubungi saya nanti. Saudara, saya haraplah daripada 25 bulan sampai ke 11 bulan tu, sepanjang saya berada di Johor, dapat bertemu dengan teman-teman yang berkesempatan dengan saya untuk kita berbincang, untuk kita berborak, dan anda juga boleh memberi pandangan kepada saya. Saya insya-Allah saya akan, sebab macam yang saya katakan, saya akan berjumpa dengan setiap calon. Sebab saya nak tanya calon, apa yang anda mahu lakukan pada rakyat kali ini. Kali ini calon-calon daripada UMNO yang saya yakin di 41 kursi itu tentulah merupakan calon-calon yang berkebolehan, anak muda, orang baru yang tak comot lagi. InsyaAllah kita mahu supaya kali ini kita hapuskanlah budaya-budaya yang tak seberapa kita berkenan. Budaya-budaya yang mengkayakan kroni, yang mencari upaya untuk diri mereka sendiri. Ini mesti dihentikan. UMNO mesti meletakkan noktah kepada elemen budaya apabila mempunyai kuasa, mereka mencari kekayaan sendiri. Puncanya lain tidak, kerana bila mereka mahu mendapat kuasa dalam parti, mereka akan cuba melabur. Jadi mereka akan cari wang, ada tokeh-tokehnya ke, bagi wang untuk mereka menabur. Di samping menabur janji, mereka juga menabur wang. Jadi untuk peringkat cawangan-cawangan. So bila orang dapat ni, maka dilantikkan mereka ni sebagai pemimpin di bahagian. Inilah wujudnya budaya warlords. Jadi selagi budaya warlord ini tidak dibersihkan daripada UMNO, selagi itulah UMNO ini akan terpalit dengan masalah korupsi. Ini berlaku, tidak berlaku zaman Tun Razak. Ini berlaku, tidak juga berlaku era Tun Sin On dulu. Dan ini berlaku era apabila dasar penguasaan diwujudkan oleh Dr. Mahathir. Maka semua berlumba-lumba untuk mencari kekayaan, menjadikan jawatan dalam politik ini sebagai tempat untuk mencari laba. Ini mesti dihentikan. Saya mengharapkan agar Datuk Seri Zahid Hamidi berani bersama dengan Datuk Mat Hassan, bersama dengan naib-naib presiden yang lain, dengan ketua pemuda, ketua puteri, ketua wanita dan pimpinan yang ikhlas
berjuang untuk bangsa demi agama bangsa dan negara ini, mereka harus mengenepikan sekali ini secara total budaya warlord, budaya di mana mereka mencari kuasa dengan menggunakan wang. Bila mereka dah dapat kuasa, menjadi orang besar, dia mewakili parti dengan menggunakan wang membeli jawatan itu, dan jika mereka dipilih sebagai calon wakil rakyat, kalau mereka menang jadi wakil rakyat, sama ada Dewan Negeri ke Dewan Parlimen, tentulah mereka akan mencari wang untuk membayar balik kepada orang yang sponsor mereka ataupun untuk menyimpan bagi pertandingan akan datang. Inilah dikatakan budaya warlord. UMNO harus menoktahkan secara total budaya ini. Budaya bila nak buat majlis, haus lah, nak cari duit, mesti diberi wang, tak ada duit, macam mana nak bergerak. Kita lihat parti-parti lain, mereka juga tidak punya wang. Tapi sekarang ni kita tengok kalau ada apa yang berlaku dalam parti muda, bila dia sendiri menjelaskan ada main sponsor, dia nak tiru cara UMNO. Jadi biarlah dia ikut cara itu. Kita harus melihat ataupun dilihat sebagai parti yang bersih daripada elemen korupsi politik. There is no scheme of thing bagi UMNO. Kalau kita kalah, biar kita kalah bermaruah, saudara. Kita menang pun, kita menang dengan bermaruah. Kerana jangan risau, kalau kita menang, rakyat tumpang senang. Tapi kalau kita kalah, rakyat tetap setia dengan UMNO. Yang paling penting sekali, kita mesti ikhlas dalam perjuangan. Pemimpin UMNO kali ini mesti dilihat. Bukan saja dilihat, mesti membuktikan mereka tidak meletakkan kepentingan peribadi. Bukan untuk kroni, bukan untuk cari temborok diri sendiri. Sebab itu saya berhasrat, moga diizinkan oleh Allah SWT untuk saya dapat bertemu dengan tiap-tiap calon yang nak bertanding nanti, supaya kita nak tanya sejauh mana keikhlasan beliau untuk menangani tentang kehidupan rakyat. Ini kita sudah memasuki arah baru, saudara. Dan dunia tanpa sempadan. Calon-calon kita tak boleh nak berbohong. Sebab rakyat sudah dapat lihat sendiri apa berlaku di Batu Pahat semalam. Bagaimana ahli-ahli dalam Parti Keadilan. Saya tak mahu sentuh lah parti orang lain. Tapi saya perlu memberi sebagai contoh bagaimana mereka tak senang dengan keputusan yang dibuat berhubung dengan calon mereka. Berlaku kejar mengejar dan sebagainya. Saya harap kali ini warga UMNO tidak mengizinkan diri kita dipercacai dan menjadi orang-orang susuhan. Kita bukan hamba abdi tokoh-tokoh besar. UMNO, pemimpin UMNO mesti mempunyai jati diri kali ini. Yang turun ke gelanggang mewakili parti UMNO adalah mereka yang dipilih, yang disaring, merupakan pemimpin yang benar-benar mahu untuk berkhidmat. Lain tak ada, demi rakyat. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.